Ya, Assalamualaikum ya. Salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga. Jadi kembali saya hari ini untuk satu lagi live tergempar yang saya harapkan saudara-saudari akan tularkan, akan share ramai-ramai kerana hari ini saya akan membuktikan bahawa apa yang saya beritahu selama ini terbukti benar. Okey. Jadi saya minta semua orang share, tularkan ramai-ramai. Okey. Di mana saya akan bongkarkan seperkara yang telah saya dedahkan sebegitu lama dah. Yang hari ini terbukti benar. Iaitu misi rahsia kluster mahkamah atau tim A ataupun Kem Najib dan Zahid akhirnya terbukti, terbongkar. Ya. Sebab hari ini sudah pun keluar dari mulut Ismail Sabri berhubung ura-ura kononnya ada rancangan nak jadikan Ismail Sabri Perdana Menteri Interim, ya, dan kononnya sudah ada perbincangan dalaman melibatkan UMNO dengan Perikatan Nasional berhubung perkara ni. Jadi apakah maksud ura-ura ini? Adakah ianya benar? Macam mana Ismail Sabri boleh jadi Perdana Menteri Interim sedangkan di dalam Perlembagaan Persekutuan tidak ada peruntukan langsung berhubung Perdana Menteri Interim? Jadi saya akan jelaskan, anda dengar sampai penghujung dan kemudian tularkan. Okey. Jadi baik, saya nak mulakan dengan membawa perhatian saudara-saudari kepada pembongkaran yang saya buat sebaik selepas langkah Sheraton. Apa yang saya dedahkan di sana? Saya dedahkan bahawa berlaku perbincangan sulit. Ya, perbincangan sulit melibatkan orang-orang tim A atau kluster mahkamah ataupun Kem Najib dan Zahid dengan orang-orang Muhyiddin, khususnya dengan Azmin Ali. Ya, Azmin Ali. Ya, yang hari ini mereka kutuk, mereka berbincang dengan Azmin Ali dan kemudian dengan Taqiyuddin Hassan. Okey. Sekejap ya. Okey. Dengan Taqiyuddin Hassan untuk kononnya menubuhkan sebuah kerajaan Melayu Islam. Ya, bersama PPBM, UMNO dan PAS. Okey. Akhirnya komplot itu berjaya. Dan ianya berjaya atas ehsan Azmin Ali. Sebab Azmin Ali setuju bawa 10 hingga 12 ahli parlimen dari PKR masuk PPBM. Maka selepas itu berlakulah langkah Sheraton. Ya, semua terlibat. Zahid Ma'arif, ya, Hamzah Zainuddin, Zahid, Najib, Tajuddin Abdul Rahman, ya, Anwar Musa, Azmin Ali, semuanya terlibat. Muhyiddin terlibat. So kemudian terjadi langkah Sheraton dan sebaik selepas langkah Sheraton, UMNO mengeluarkan satu kenyataan yang tidak masuk akal. Ya, tiba-tiba UMNO main belakang PPBM. Dia mengejutkan PPBM, dia kata dia tak nak jadi sebahagian daripada Perikatan Nasional. Alasan yang diberikan adalah walaupun dia tak sebut secara terang, tetapi dia tak suka Azmin. Okey. Jadi dia tak puas hatilah Azmin jadi Menteri Kanan. Itu alasan. Walhal sebenarnya puak-puak kluster mahkamah ni bersubahat dengan Azmin. Jadi mereka cari je alasan. Kemudian mereka tiba-tiba berkata kami tak mau jadi sebahagian dari Perikatan Nasional yang sebenarnya dicadangkan oleh UMNO sendiri. Akhirnya UMNO kata penglibatan dia dalam kerajaan hanya setakat penglibatan ahli-ahli parlimen, bukannya parti. Tahu tak mengapa tak masuk akal? Sebab UMNO tak puas hati dengan Perikatan Nasional atas dasar parti. Atas dasar PPBM bagi lebih banyak jawatan penting pada parti dia. Kemudian, segala pertimbangan UMNO hari ini
iaitu sokongan ahli-ahli parlimen UMNO terhadap kerajaan semuanya tu adalah berdasarkan pertimbangan parti. Ya. Dan ahli-ahli parlimen UMNO apabila menyuarakan sokongan atau mereka terhadap Muhyiddin atau mereka tak sokong Muhyiddin adalah atas arahan parti. Jadi macam mana boleh katakan ahli-ahli parlimen UMNO ni terlibat dalam kerajaan tetapi bukan parti? Parti tak terlibat. Ini pembohongan yang tidak masuk akal. Baik. Saya dedahkan masa itu. Fasa pertama dalam 3 fasa UMNO atau kluster mahkamah adalah fasa pertama, mereka bersubahat untuk tubuhkan kerajaan. Kemudian fasa kedua, mereka akan tidak bersetuju untuk masuk Perikatan Nasional. Dan fasa ketiga, saya dah dedahkan selepas langkah Sheraton, ialah akhirnya mereka akan cuba mengenepikan Muhyiddin untuk meletakkan orang mereka sendiri untuk menerajui kerajaan. Sama ada sebelum pilihan raya atau jika tak berjaya, mereka akan cuba buat sesuatu supaya parlimen bubar dan mereka adakan pilihan raya cepat. Ya, itu rancangan mereka. Jadi kita tahu hari ini apa yang saya dedahkan. Maaf ya, tadi ada gangguan. Jadi kita tahu apa yang saya dedahkan benar. Sebab hari ini sudah masuk fasa ketiga di mana mereka cuba nak letakkan Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri interim. Ya. Now, selama ni dalam fasa kedua, UMNO beri persepsi apa? Kerajaan gagal tu maksudnya Perikatan Nasional gagal. Mana boleh Perikatan Nasional gagal? Sebabnya bukan Perikatan Nasional yang gagal. Sebab menteri-menteri SOP, menteri-menteri vaksin, menteri yang terlibat dengan JCOM, yang cadangkan nak tubuhkan hidupkan semula jasa, semuanya orang UMNO. Tapi dia tuding jari kat siapa? Kat Perikatan Nasional. Jasa tu siapa yang hidupkan, siapa yang cadangkan? Timbalan menteri yang terlibat dalam kementerian yang menerajui jasa. Dia yang cadangkan. Kemudian akhirnya jasa tukar nama kepada JCOM. Tetapi hari ini Najib sentiasa menuding jari kat kerajaan dan dia sebut-sebut JCOM ni Laskar Cyber JCOM, Laskar Cyber JCOM. Tapi nak tubuhkan JCOM tu kerja UMNO. Benda-benda SOP apa segala apa terlibat dengan virus COVID ni adalah UMNO. Vaksin, monopoli vaksin ni menteri UMNO. Kemudian UMNO buat mesyuarat MKT. Kononnya nak tarik sokongan dari kerajaan. Tetapi tidak ada seorang pun ahli parlimen UMNO yang umumkan nak tukar ke blok pembangkang. Kononnya UMNO hanya nak tarik sokongan dari kerajaan, tapi dari Muhyiddin, tetapi masih sokong kerajaan. Tak masuk akal. Sebab kerajaan tu diterajui oleh Muhyiddin. Jadi kalau dah tak sokong Muhyiddin, kalau dah tak percaya Muhyiddin, maknanya tak percaya kerajaan. Lagipun UMNO sentiasa berkata kerajaan gagal. Jadi tak masuk akal sokong Muhyiddin, tak sokong Muhyiddin, sokong kerajaan. Ya. Lagipun kalau Muhyiddin letak jawatan, ya, kerajaan menurut Perlembagaan Persekutuan akan tumbang. Jadi automatik kalau kamu tak sokong Muhyiddin, ianya membawa maksud sama dengan anda tak sokong kerajaan. Jadi perkara-perkara yang dibuat oleh UMNO ni hanya untuk memperdaya akal umbi dia, memperbodohkan akal umbi dia dan tidak masuk akal. Jadi sebenarnya apa yang UMNO buat ialah selama ni kluster mahkamah atau khususnya Zaid dan Najib sedang cuba menekan Muhyiddin untuk masuk perjanjian dengan mereka. Bila tidak berjaya, sekarang ni mereka nak cantas Muhyiddin. Tapi mereka beri tekanan suruh Muhyiddin letak jawatan. Hakikatnya mereka tak nak Muhyiddin letak jawatan. Mereka sedang memberi mesej kepada Muhyiddin, kau lihatlah Muhyiddin, kami masih dalam kerajaan. Jadi kami beri satu jalan keluar.
Tan Sri tak payah letak jawatan, Tan Sri cuma bercuti. Kerana hanya jika Muhyiddin bercuti, baru Ismail Sabri boleh jadi Perdana Menteri interim. Sebab kalau Muhyiddin letak jawatan, automatik kerajaan akan tumbang. Soal nak jadi Perdana Menteri interim tidak timbul. Jadi mereka hendak Muhyiddin bercuti. Tak apalah Tan Sri, kami beri satu jalan penyelesaian. Tan Sri bercuti, Ismail Sabri jadi Perdana Menteri interim, kemudian Ismail Sabri akan sejukkan suhu politik. Jadi Tan Sri tak payahlah malu kena letak jawatan. Itu yang UMNO nak. Sebab itulah ahli-ahli Parlimen UMNO sampai hari ini, walaupun UMNO dah ikhtiar tak sokong Muhyiddin, tapi mereka tak pindah ke blok bebas. Ya. Sebab itulah keluar kenyataan-kenyataan bodoh. UMNO tak sokong Muhyiddin, tapi UMNO masih dalam kerajaan. Tak masuk akal. Ya, sebab UMNO sendiri yang kata kerajaan gagal. Jadi itulah yang UMNO nak kuasai kerajaan. Sebab itulah hari itu bila Taqiyuddin menipu Parlimen. Dan Muhyiddin kemudiannya keluar. Muhyiddin tidak menjelaskan kepada kerajaan, kepada Parlimen, sebenarnya Taqiyuddin dah terkhilaf. Dia tidak jelaskan. Kemudian bila Muhyiddin keluar, Najib tak tanya Ismail Sabri dalam Parlimen. Ismail Sabri, betul ke ordinan darurat dah terbatal? Najib patut tanya Ismail Sabri, kerana Ismail Sabri adalah timbalan Perdana Menteri, pembantu Muhyiddin. Tapi dia tak tanya Ismail Sabri. Sebaliknya, Najib keluar Parlimen dan buat sidang media dan dia tanya kat umum. Dia jelaskan kat umum. Itu adalah propaganda. Buat apa Najib nak keluar buat sidang media sedangkan dia dipilih oleh rakyat untuk masuk Parlimen dan berjuang untuk rakyat dalam Parlimen, bukan kat sidang media. Sepatutnya benda yang dia sebut dalam sidang media tu dia sebut dalam Parlimen. Dia tanya Ismail Sabri, betul ke ordinan darurat dah terbatal? Jadi Najib Zahid sedang memporak-perandakan politik, memperbodohkan rakyat dan sedang menyebabkan Istana Negara keliru. Semua yang terjadi ini adalah disebabkan Najib Zahid kluster mahkamah nak selamatkan tengkuk mereka. Ya. Jangan tertipu. Jangan tertipu. Ini adalah usaha terdesak kluster mahkamah untuk selamatkan tengkuk mereka. Itu je. Sampai politik dah porak-peranda. Macam manalah nak letakkan seorang ahli Parlimen UMNO sebagai Perdana Menteri interim sedangkan UMNO adalah antara penyebab utama kerajaan gagal. Ya. Hari itu UMNO buat mesyuarat nak tarik sokongan dari Muhyiddin. Kenapa selepas itu Ismail Sabri terima jawatan timbalan Perdana Menteri dan kemudian Zahid dan Najib diam, sedangkan apabila Ismail Sabri terima jawatan timbalan Perdana Menteri, dia sedang menzahirkan sokongan dia terhadap Muhyiddin kerana jawatan itu adalah jawatan pembantu Muhyiddin. Kenapa Najib dan Zahid diam? Kenapa Zahid sokong? Kenapa MKT diam? Ya. Nampak? Ini semua sandiwara. Ini semua percaturan. Apa yang Najib dan Zahid nak adalah sebiji dengan apa yang saya beritahu selama ni, iaitu mereka bersandiwara kononnya ahli-ahli Parlimen akan tarik sokongan pada bila-bila masa. Saya dah beritahu berulang kali, dah berbulan-bulan dah, bahawa Najib dan Zahid akan tarik masa untuk cuba tekan Muhyiddin buat masuk perjanjian. Dan sekarang mereka guna helah baru, iaitu tak apa, Muhyiddin boleh bercuti, Ismail Sabri boleh bantu sejukkan keadaan. Dan andai kata rancangan ini tidak berjaya, andai kata yang di-Pertuan Agong memajukan satu ordinan baru, memasyurkan satu ordinan baru dengan membatalkan ordinan yang sedia ada, ataupun membatalkan Seksyen 11 dalam ordinan yang sedia ada dan membuat Seksyen baru untuk memberi kuasa eksekutif kepada pihak baru, contohnya Majlis Pemulihan Negara. Dan kemudian orang-orang Najib, Zahid semua tercicir, tidak terlibat dalam pentadbiran baru. Najib, Zahid, kluster mahkamah akan terus memberi masalah untuk cuba cetuskan pilihan raya. Ya.
Jadi saya harap semua nampak perkara ni. Ya. Sandiwara, Najib, Zahid, cara mereka porak-perandakan politik negara. Hakikatnya, kerajaan hari ini gagal disebabkan Perikatan Nasional dan Barisan Nasional. Yang menderhaka kepada raja adalah Perikatan Nasional dan Barisan Nasional, termasuk menteri-menteri UMNO. Termasuk Ismail Sabri, Timbalan Perdana Menteri selaku pembantu Muhyiddin. Jadi bila PMO keluar kenyataan yang menderhaka, menghina, mencela maruah institusi diraja, semua menteri UMNO sama-sama bertanggungjawab dan ini telah dinyatakan oleh Tengku Razali Hamzah dengan tepat. Jadi pihak terdesak ini tidak harus dibenarkan menerajui negara dalam apa jua bentuk. Ya? So itulah mesej saya hari ini. Saya harapkan anda semua tularkan mesej ini supaya semua dapat melihat mesej ini. Pastikan ianya sampai ke telinga UMNO. Dan saya berdoa dan saya merayu kepada Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, sebelum tamatnya darurat ini, kita masyurkan, Tuanku boleh masyurkan ordinan baru untuk memindahkan kuasa tadbir urus kepada pihak yang sesuai. Dan cadangan saya adalah serupa dengan cadangan Tun Dr. Mahathir Mohamad. Baik, sehingga kita berjumpa di lain masa. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam GBN, salam Malaysia dan salam kuasa ketiga.